sokongan daripada The Cultural Economy Development Agency ataupun Cendana, program pilihan penjana bagi industri kreatif. Seterusnya kami juga mendapat sokongan dan kerjasama daripada People of Remarkable Talent ataupun POT. Seterusnya daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Kami juga mendapat sokongan daripada Jawatan Kuasa Perumahan Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam dan Pelancongan Negeri Perak ataupun PKP yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Nurli Ashilin binti Datuk Muhammad Razim. Itu antara penyokong dan yang memberi sokongan untuk penganjuran bengkel lakonan online ini. Saya memperkenalkan diri saya adalah Elin. Anda boleh panggil saya Elin. Saya adalah moderator anda untuk pada malam ini. Saya juga merupakan salah seorang ahli pertubuhan seni kayangan Perak ataupun Peskap. Selain daripada itu, saya akan kenalkan antara tenaga kerja yang sama-sama menjayakan bengkel lakonan online pada malam ini. Kita ada Cik Ni. Cik Ni merupakan pengarah projek untuk bengkel lakonan online ini yang baru saja memberikan do and don'ts pada anda tadi, iaitu Cik Ni. Seterusnya kita ada Presiden Peskap juga, Cik Ramdan. Okey, seterusnya kita ada di bahagian teknikal kita ada Encik Haris dan juga kita ada Encik Zaf. Kalau yang ada di belakangnya tu ada logo Peskap macam saya ni, mereka adalah tenaga kerja yang sama-sama menjayakan bengkel lakonan online kita pada malam ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita nak bersama dengan tenaga pengajar kita pada malam ini iaitu Ain Sufia. Okey, sebelum saya nak mempersilakan Ain Sufia untuk menyampaikan pada malam ini bersama dengan kita, saya cerita sikit mengenai Ain Sufia ni. Ain Sufia ni merupakan graduan, bukan calang-calang orang kita panggil untuk menjayakan bengkel lakonan online ini. Ain Sufia ini mendapat ilmu di UiTM dalam diploma lakonan. Seterusnya dia menyambung pelajaran di UiTM juga dalam Bachelor in Theatre, Acting and Directing. Maknanya Ain Sufia ini bukan sahaja dia boleh berlakon tapi dia boleh mengarahkan. Kita mula mengenali Ain Sufia ini melalui program Bintang Mencari Bintang di TV3, merupakan protege kepada Raja Azura. Selepas keluar daripada Bintang Mencari Bintang, Ain Sufia terus melonjak dengan beberapa lakonan di dalam drama, dalam telemovie, dalam filem. Antaranya kita dapat saksikan lakonan Ain Sufia dalam drama Selamat Pengantin Madu, Teman Lelaki Upahan. Seterusnya ada drama Menantu Tintong, ada filem Perjanjian Syaitan, filem Suatu Malam Kubur Berasap. Itu antara filem, drama, telemovie lakonan Ain Sufia. Ain Sufia juga merupakan acting coach. Dia juga boleh menjadi seorang DJ dan VJ, MC dan hosting. Dan selain daripada itu, saya sendiri mengenali Ain Sufia di dalam bidang teater. Antara teater lakonan Ain Sufia adalah Teater City di Alam Fantasi, Teater Bangsawan Cincin Naga Api, Teater New Gading Puncak Mahligai, Teater Dia Panggil Abang dan Teater Sandra. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ain Sufia. Dipersilakan Ain. Terima kasih Kak Elin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Salam sejahtera kepada semua yang ada yang turut serta malam ni bengkel lakonan online. Saya rasa gembira melihat wajah-wajah anda walaupun saya tak dapat nak tengok semua yang ada malam ni. Okey, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Elin atas pengenalan diri saya tadi yang komen panjang lagi. Sesegan menurut saya. Saya bukan siapa-siapa pun, saya orang biasa je macam anda semua. Okey, baiklah. Malam ini untuk bengkel lakonan online yang diajarkan oleh Peskap. Malam ini asas lakonan yang kita akan belajar. Jadi asas lakonan ni semua orang boleh belajar. Tak semestinya untuk belajar berlakon ni anda jadi pelakon. Ilmu lakonan ni kerja apa pun boleh pakai. Buat sale, buat TikTok sendiri pun itu semua anda gunakan skill lakonan. Yang tiru-tiru orang, menari-menari, itu semua a part of skill of acting. Boleh kita teruskan? Boleh? Anda semua dah bersedia? Okey, sebelum saya mula, saya minta maaf kalau saya ada gunakan perkataan-perkataan yang lebih ringan, lebih mesra. Tak adalah nak serius sangat. Kita kan belajar acting. Kalau saya macam serius sangat, tak sesuai pula kan? Boleh Saya ni junior Kak Elin. Jadi memang saya kena panggil Kak Elin lah. Walaupun nampak badan dia kecil macam budak sekolah menengah, lagi senior lah dari saya. Okey, thank you Kak Elin. Kita boleh mulakan dengan first slide. Wah, ramai yang resen. Thank you. Laila Wahid, Rachel Panu, siapa lagi? Okay, inilah sedikit pengenalan diri saya. Okay, next slide. Ini pun masih pengenalan diri saya lagi. Itu pun Kak Elin dah terangkan tadi. Antara projek-projek yang sudah berjalan dan yang sedang berjalan dan akan ditayangkan. Okay, next slide. Objektif kelas lakonan kita malam ini secara online adalah untuk membina watak secara asas dalam lakonan, belajar improvisasi watak dan perwatakan dalam lakonan, membina daya kreativiti dan imajinasi seorang pelakon dan juga meningkatkan sensitiviti dan
kepekaan terhadap sekeliling. Okay, ini antara yang kita akan belajar pada malam ini. Walaupun secara online saya harap pada waktu pandemik ini kita terpaksa menerima norma baharu ini dan kita perlu mengikut kesesuaian. Jadi kita tak dapat nak buat kelas lakonan dalam studio, yang pastinya kalau anda tengok kalau kelas lakonan memang akan dalam studio ataupun dalam ruang bersama-sama lah kan. Saya tak boleh sentuh, saya tak boleh nampak anda depan mata saya, macam geram. Tapi tak apa, kita cuba dengan sebaiknya. Dapat nampak muka anda semua dekat kamera pun saya dah cukup puas hati. Okay, baiklah, next. Kalau ada apa-apa nak tanya dalam tengahan boleh komen ataupun boleh raise hand, okay? Okay, baiklah, sebelum kita pergi jauh dalam bidang lakonan, macam mana itu berlakon, tapi kita kena tahu sejarah. Lakonan teater ini bermula pada zaman Greek. Okay, kalau anda tengok dalam slide saya ni, teater bermula pada zaman Greek. Ini adalah pentas dia yang besar. Pentas Greek memang sangat besar. Dia bermula dengan sebenarnya adalah upacara keagamaan. Persembahannya di pentas terbuka macam dalam yang gambar ni, dan lakonan Greek menggunakan pemakaian topeng macam dalam gambar ni. Ini adalah kerana pentasnya besar. Okey, kalau watak-watak, contoh watak yang sedih, watak yang teraniaya ataupun watak jahat, jadi penonton yang duduk atas contoh memang tak nampak dah apa dia berlakon, apa tu dia jadi watak apa tu. Okey, jadi inilah fungsi topeng tu. Kalau tengok ada yang watak sedih, ada yang watak garang kening naik tu yang besar tu. Jadi bila lakonannya lebih stylized dengan tangan-tangan, jadi kita tahu okey watak ni memang yang jahat nak pergi bunuh orang ni ataupun yang telah dianiaya oleh watak jahat tu ke. Itulah fungsinya. That's why dalam teater, dalam lakonan kita perlu express dan exaggerate, berlebih-lebihan. Itu yang dululah. Sekarang ni kita dah ikut kesesuaian pentas pun masih perlu exaggerate. Okay, boleh seterusnya? Okay, actor tools. Boleh saya tanya anda, kalau seorang tukang kayu, apakah peralatan yang diperlukan? Boleh komen? Ataupun nak raise hand nak jawab? Raise hand, okay, go. Siapa ni? Hammer, yes, hammer, kapak. Ada jawab gergaji, okay, paku, yes. Itu adalah tools-tools yang diperlukan oleh seorang tukang kayu. Tapi untuk pelakon, apakah tools kita? Tools seorang pelakon adalah mind, body and soul. Okay, ilmu ini saya dapat daripada prof saya masa saya degree dulu, Prof Erika Tobolski. Dipinjamkan sekejap ke UiTM pada ketika saya belajar dulu. Dia yang tunjukkan gambar raja ini. 3 segi ni memang saya ingat betul. Memang seorang pelakon dia tak ada tools lain dah. Yang penting memang diri sendiri. Mind, otak dia, pemikiran dia, badan dia, tubuh badan dia, segala apa yang ada ke badan ni, dan juga soul, perasaan, jiwa. Cukup 3 ni anda dah boleh jadi pelakon. Tapi bukan itu je, kena lagi belajar. Okay, next. Selepas kita dah kenal apa tools-tools kita sebagai seorang pelakon, perkara pertama sekali, sebelum kita berlakon, kita perlu membuat observation ataupun pemerhatian. Sebagai contoh, kalau kita ni dapat watak orang cacat tu, mestilah kita kena perhatikan orang cacat tu cacat macam mana, cacat tangan, ataupun orang gila tu gila macam mana, gila yang main raya-raya ke, gila yang duduk biasa je, ataupun gila yang kacau orang ke. Okay, kalau untuk observation, sebagai seorang pelakon, kita perlu sangat sensitif, kita perlu belajar observe. Tengok perilaku orang, bukan saja perilaku orang, tapi juga keadaan sekeliling kita. Hubungan antara orang A dengan B, C dengan D. Kalau kita tengok contohlah kalau kita naik bas. Orang tu baru balik kerja. Dia tengah gayut dengan boyfriend dia ke. Dia ni mungkin dia kerja dekat supermarket. Contohlah macam tu lah. Itu maksud saya tadi, sebagai pelakon kita perlu sensitif, peka dengan keadaan sekeliling. Sama juga kalau kita masuk dalam LRT pun kita kena peka lah tengok orang ni dekat dengan aku ni. Itu semua kita kena praktis untuk jaga diri kita juga. Pertanyaan nak cara hafal dialog. Okey, baik. Sebelum dialog ni, tu yang last lagi. Ni awal-awal kita observe dulu. Masuklah kalau nak belajar dialog tu, baca dulu skrip tu. Next slide. Okey, latihan yang pertama untuk malam ini, latihan observation. Saya nak anda describe gambar ini menggunakan 5W, 1H, what, who, where, when, why, how. Orang gila dalam gambar ni. Okey, siapa nak cuba? Nak raise hand ataupun nak komen, tak ada masalah. Okey, Saifuddin Bahari raise hand. Boleh jawab Saifuddin Bahari? Assalamualaikum. 5W 1H gambar ni ya? Ya. What? Kalau nak ambil salah satu pun boleh. Kita bagi peluang lain pula. Apa yang dia dapat anda perhatikan daripada gambar ni menggunakan 5W, 1H. What tu orang tengah duduk lah. Who tu macam orang gila macam tu. Okey, ada nak tambah lagi ataupun ni Miss Dimsum raise hand. Miss Dimsum raise hand. This guy is an inspector. So he pretend to be gila and he's sitting there watching whether these people are stealing and importing fake tires. And it is during the day, he pretend to be gila so that he can report, and in his bag he's got a little camera. He's taking all the videos and photographs and he will get Bukit Aman to catch them. Wow, okay, good. Thank you. Good, Saifuddin. Good, Miss Dimsum. Tak ada salah pun. Dalam observation ni tak ada siapa yang salah, tak ada yang betul. Itu semua adalah andaian masing-masing, tak ada masalah. Okay, next. Saya nampak tadi siapa yang raise hand tadi. Rohana. Okey,
Rohana ada? Okey, Rohana binti Ramli. Mungkin seorang lelaki ni dia gila disebabkan dia menunggu seseorang. Okey, menunggu seseorang yang tidak kunjung tiba. Okey, contohnya macam kekasih dia ke yang dia pernah bercinta dulu dan kemudian dia menunggu di sesuatu tempat yang pernah dia dating dengan perempuan tersebut sehingga dia daripada seorang yang biasa menjadi seorang yang macam ni lah. Dan bagaimana dia nak balik semula ke alam yang seperti dulu tu tidak diketahui. Disebabkan itulah dia menjadi seperti ini. Tunggu di tepi jalan. Okay, good. Rohana, good. Saya pun tak terfikir benda tu. Bagus. Saya suka anda semua dah mula tunjukkan kreativiti anda. Okay, ada siapa lagi nak cuba last? Nur Aini Ismail dengan Eli Ishraf ni. Okay, Kak Elin. Boleh. Eli Ishraf, raise hand. Okay, boleh? Boleh, Eli? Hello, Assalamualaikum. Hai, saya Eli Ashraf. Terima kasih Peskap. Hai, Eli. Ini adalah bengkel ketiga saya sertai. Alhamdulillah, seronok sangat. Alhamdulillah. What, who, where, when semua ni, I rasa untuk gambar ni, dia sedang memikirkan Kak Samsudin akan datang pada dia untuk buat coaching tak? Tu je lah. Terima kasih. Okay, good Eli. Tak kisah, tak ada masalah. Dalam pemikiran Eli. Okay, lagi seorang tadi Nur Aini. Aini dari tadi raise hand. Okay, go Nur Aini Ismail. Saya nak cuba apa yang saya Boleh, nampak boleh. daripada seorang pure orang gila, seorang muda lah, mungkin umur. Lepas tu kenapa dia jadi gila? Mungkin dia belajar terlampau teruk sangat. Mungkin dia ada masalah keuangan tak apa benda kan. Dia kira macam ni dan dia macam ni lah. Dan apa yang dia menunggu, mungkin dia tengah menunggu orang lalu lalang untuk bagi dia makan. Okay, good sis Okey, Aini. terima kasih Thank Aini. you. Okey, untuk yang lain tu yang raise hand tu nanti kita akan ada lagi soalan lain. Okey. Ada lagi. Akan ada lagi. Kita bagi Ada peluang lagi. pada orang lain pula lepas ni. Okey, seterusnya Ain. Okay, baiklah. Rasanya melalui latihan observation ini yang kita dah try lagi 5-6 orang kan tadi kan Kak Elin? Ya. Saya rasa anda semua dah dapat macam mana untuk observation ni. Saya bagi tips kepada anda untuk latihan observation ni, anda kena latih hari-hari untuk buatkan anda lebih bagus dalam observation dan lebih bagus untuk acting anda. Sebab observation ni bukannya kita kaki sibuk, bukannya menyibuk ataupun kita ambil tahu dalam kain orang, tak. Tapi adalah untuk latihan kita. Setiap kali kalau nampak je apa-apa keadaan, kejadian, anda boleh buat assumption awal. What, who, when, where apa semua ni dalam hati je. Kau jangan cerita kat orang. Kalau cerita kat orang, apa kau ni? Kau gila ke apa? Nanti orang kata kau macam tak betul. Itu latihan diri sendiri. Saya dulu masa awal-awal pun saya nampak orang gila kat tepi jalan, saya tak terus jalan. Saya maintain dekat-dekat dengan dia sikit, jauh sikit lah kan. Saya tengok, dia cakap pasal tanah. Membebel-bebel dekat tepi jalan. Mungkin dia ada masalah keluarga dulu, pasal tanah, pasal duit lah macam Aini cakap tadi. Jadi dekat situ kita dah tahu lah sejarah dia. Dan kadang-kadang orang yang kita tengok, orang yang kita nampak kat keliling kita ni, karakter itu kita boleh guna ke dalam acting. Tak semestinya orang gila. Contoh kadang-kadang orang biasa pun kita nampak orang tu jalan mungkin ada sengit sikit ke, pun kita boleh mungkin orang ni sakit pinggang ke, dah lama slip disc ke, macam tu lah. Okay, itu antara contoh lah. Okay, anda semua jelas untuk tajuk observation ni? Okay, next slide. Okay, saya baca sekejap. Elfie daripada kumpulan Singapura. Hai, thank you so much. Kita ada peserta daripada Singapura juga. Terima kasih banyak. Kita juga ada daripada ni Keset juga, daripada tim Negeri Sembilan. Oh, ya Allah, hai. Seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia dan Singapura. Yes. Terima kasih. Yes, Okay, thank you so Ain, much. Kita boleh Okay. teruskan. Okay, tadi tajuk kita observation, kita memerhati. Jadi untuk seterusnya adalah imitation ataupun peniruan. Peniruan imitation ni adalah perlakuan meniru aksi yang pernah kita tengok. Kita dah buat benda ni daripada kita kecil lagi. Contoh anak-anak pun, kalau kita tengok budak kecil, tiru orang besar apa yang dia buat. Saya bagi contoh yang terdekat dengan saya lah. Anak saya baru 2 tahun, nak masuk 2 tahun. Saya perasan kalau saya marah, saya campak barang, lepas tu dia ambil campak barang juga. Itu adalah awal-awal lagi dia dah imitate saya. That's why saya kongsi lah. That's why lah saya sekarang kena tunjukkan pelakuan yang baik. Sebab anak-anak ikut kan. Jadi itu kita semua ni sebenarnya dah berlakon daripada kecil. Sebab kita dah meniru. Okay. Kalau kita tengok gambar rajah yang saya sertakan ni, asas lakonan. Meniru aksi manusia, meniru aksi tumbuh-tumbuhan, meniru aksi haiwan. Buat cerita kanak-kanak contoh kan, jadi pokok, jadi semut, jadi lembu. Okay. Contohnya aksi berjalan, macam mana bunga berkembang. Kalau jadi bunga yang kembang, mestilah kita. Contoh. Ataupun jadi kucing, kita kenalah panjang ke badan. Okay. Ini contoh untuk imitation peniruan. Boleh next slide. Okay, ni saya nak sertakan contoh video ini. Sahabat saya Daniel Zaini meniru gaya, suara dan gerak laku individu dengan sangat baik. Okay, mari kita saksikan video ini dan anda semua perhatikan suara, gerak badan, body gesture dan gerak mulut Daniel. Okay, boleh? Bersedia semua? Kita saksikan video ini. Saya sudah berkata,
ya, sebagai rakyat Malaysia yang bersatu padu, yang berbilang gaung, walau tidak apa pegangan agamanya, ya, Melayu, India, Cina, Kedasan, Bidayo, Sing dan sebagainya, sebagai rakyat Malaysia tidak perlu berkejar-kejar, bermain nombor. Ini saya lihat di 4D, di nombor kuda, semuanya berkejar-kejar, ingin mencari nombor. Ya, I have the state to the cabinet before yang saya menerangkan yang I have the numbers. Kenapa tak minta dekat saya? Ini yang kita nak terangkan kepada rakyat. Rakyat perlu tahu yang I have the numbers. Berapa itu tidak penting. Yang penting ni misalnya contohnya ya, masuk 10. Kita kata ya, masuk 10, cucinya 10. Mana mungkin masuk 10, cucinya 2. Ini satu perbezaan yang perlu. Kalau anda perhatikan video Daniel tadi, dia imitate individu itu, kita percaya yang itu adalah watak yang dilakukan watak individu tersebut. Dengan gaya tangan dia, dengan mulut dia, suara dia. Okey, sebagai contoh, kadang-kadang perasan tak di kalangan kita sendirilah, orang yang terdekat kita, mesti ada kawan-kawan kita yang pandai ejek orang ataupun pandai tiru orang lain. Dia memang kelakar, dia pandailah tiru. Kalau nampak kawan lain nak tiru suara orang tu, cara orang tu jalan. Ini saja tambahan lah saya nak kongsi dengan anda. Kalau dalam acting, kita ia dipanggil imitation ataupun peniruan. Tetapi dalam komedi, dalam tajuk komedi, dalam kereta pun ada tajuk komedi tau. Sebab kalau dulu, zaman-zaman yang dulu, zaman-zaman orang putih dululah ada tajuk komedi satire, black comedy. Dan apa yang Daniel buat ini adalah dalam comedy term, ia dipanggil impersonate. Okay, kalau anda tengok, intentionally copy another person to make people laugh. Dia tak ada salah pun. Apa yang Daniel buat ni tetap dalam peniruan, tapi dalam subjek komedi dia dipanggil impersonate. Sajalah kongsi lah. Sebab saya pun dalam tim-tim komedi ni. Okay, ini untuk peniruan. Sebelum kita berlakon pun contoh kalau kita dapat watak orang tua, kita muda, kita kena berlakon watak orang tua. That's why kita kena tiru. Itulah dia maksud dia tiru. Kita imitate, tengok cara orang tua. Oh, kalau duduk macam gini, kalau orang tua jalan begini. Okay, boleh saya teruskan dengan next slide? Okay, sebagai seorang pelakon, persiapan sebagai seorang pelakon, anda perlu bersedia tadi. Segala-galanya lah bersedia. Mind, body and soul bersedia. Kita buat olah tubuh, pernafasan dan game dan games. Okay, next slide. Okay, untuk latihan 2, olah tubuh. Disebabkan kita dalam kamera macam ni, tak bolehlah kita nak exercise. Kalau dalam studio, of course kita dah berlari-lari, buat regangan, buat exercise macam-macam lah kita buat. Tapi untuk latihan olah tubuh ni, kita saksikan video. Boleh? Kita next slide. Untuk olah tubuh ini, mari kita saksikan video yang pertama. Okey, video yang kedua. Okey, kalau kita tengok, boleh tak? Boleh sesiapa bagi pendapat sikit tentang 2 video tadi ni? 2 video exercise tadi ni. Okey, Eva Fatimah nak cuba raise hand. Raise hand. Okay, kalau dari segi acting lah kan, maybe yang Dayan ni cuba nak control, tapi yang Makcik Sri Kaya ni macam overacting itulah. Pada pendapat saya lah. Okey, tak apa, bagus. Maksudnya anda perhatikan. Thank you Eva. Okey Eva. Okey, kalau macam Dayan tadi tu, kalau daripada per 10 mungkin dia punya exercise tu baru 1/2 per 10. Makcik tu tadi, saya boleh katakan dia punya exercise daripada dia tak mula 1/2, dia mula 3/4 3/4 terus 10. Rohana raise hand. Rohana nak cuba ke? Rohana cuba? Okey. Saya nak cuba tentang makcik tu, dia lebih terbuka. Sikap dia lebih terbuka berbanding dengan yang muda tu. Itu yang saya nampak. Saya observe daripada situ. So yang macam yang muda tu dia lebih kontrol sebab ayu-ayu gitu kan, sebab dia lawa kan. Dan makcik ni karakter tu adalah karakter daripada dia. It's her. Okay, saya nampak. Alright. Okay, thank you Rohana. Good. Okay, Nazura Adam. Dia dah tunjuk muka tu. Dia dah sabar nak cakap dah tu. Okay, go. Okay, saya pun suka dengan yang makcik kedua tu sebab dia macam segala ekspresi muka dia semua digunakan. Mulut dia buka,
maksudnya muka memang buruk lah. Yang muka kan. Muka yang cantik tu saya rasa banyak tak bergerak, otot-otot tak banyak bergerak. Tapi muka yang buruk tu, mulut nganga besar kan. Semua goyang daripada punggung sampai ke dada semua bergoyang kan. Cuma yang pelik tu makcik tu banyak aksi tapi dia tak kurus. Okay, good. Thank you Nazura. Okay, macam Nazura cakap tadi, saya pick up daripada Nazura cakap tadi. Nazura kata dia expression muka dia buruk apa semua tu. Macam tu lah kalau kita buat exercise latihan teater. Kita rasa dah macam buruk ni kalau kita tengok depan kamera ataupun dekat depan cermin. Tapi dekat pentas jauh orang akan nampak elok dan lebih faham. Bukan nampak pergerakan tu. Itu beza dia tadi. Dayan dengan makcik tu. Kalau pergerakan makcik tu di atas pentas memang lebih jelas orang nampak. Okay, next slide. Thank you yang raise hand. Yes, okay, video yang ketiga. Mari kita saksikan. Okay, Nora Danish. Okay, Nora Danish punya dengar ke aku senawa tadi? Sorry. Excuse me. Okay, Nora Danish tadi mungkin dia dengan Dayan Trisha tadi mungkin macam Nazura cakap tadi, Dayan tu macam cover-cover sikit. Mungkin Dayan tadi tu level dia 1 ke 2. Tapi Nora Danish ni nampak ke 3 ke 4. Quite good. Okay, boleh kita saksikan yang Datuk Vida punya? Dengar ikhlas senawanya. Okay, jom kita jalan video Datuk Vida. Okay, saya nak anda komen untuk video yang keempat ini, video Datuk Vida ni. Okay. Ada yang nak komen? Ada yang nak cuba? Kalau boleh kita cari orang lain. Hisham Salim Noh, raise hand. Hisham Salim Noh, silakan. Bukan salah. Hai Hisham. Saya Hisham daripada Singapura. Okay, hello. Bagi saya perbezaan Nora Dani dengan Datuk Seri Vida. Nora Dani ada dia punya gaya, dia ada dia punya ekspresi dia. Dia kasih ada muka-muka macam ada yang muncul-muncul. Memikat saya ala-ala geramnya. Macam gitu. Tetapi untuk Datuk Seri Vida pula, ekspresinya ada. Tetapi dia punya gaya je dia lakukan tu, dia nak menggoda kita. Tapi kita macam tak apalah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, itu daripada komen lelaki. Yang perempuan pula ni Aini Ismail raise hand. Datuk Vida tu saya nampak gelang dia. Gelang dia. Okey, antara dua ni Danish dengan Datuk Vida. Datuk Vida kali dia mengecewakan saya dah. Biasanya kita expect dia punya perangai dia yang gila-gila kan. Tapi dia punya gerakan dia pun tak pernah jelas. Nampak muncul dia dengan gelang dia. So ada Nora Danish memang nampak dah jelas dia punya gerakan dia pun memang cute apa benda semua. Tapi kok mana pun 4 video dia saya pilih makcik tu. Dia boleh attract seisi keluarga daripada budak-budak, mak ayah, budak muda pun semua. Itu. Yes, betul. Kalau saya lah, Datuk Seri Vida ni, kalau Nora Danish tadi, dia bagi 3/4. Datuk Vida ni, dia per 10 tapi buang kemas dia je. Gerakan dia tidak. Kalau 10 buang kemas dia je, macam Aini cakap tadi. Okay, ada siapa nak cuba lagi ke? Tak ada Kalau tak ada, kita next. Boleh? Saya next? Boleh. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar observation, olah tubuh. Okey, ini masih dalam latihan sebelum memulakan lakonan. Kita dah buat regangan dalam studio biasanya sebelum kita berlakon. Kita dah buat regangan, kita dah buat exercise, dah lari dalam studio. Kita kena buat latihan vokal, kita kena buat latihan pernafasan untuk pengucapan supaya vokal kita, lontaran dialog kita jelas kerana pentas besar. Okey, kalau kita cakap mana ada? Tak dengar. Siapa nak dengar? Okey. Jadi kita kena berlatih untuk bercakap, berlatih pernafasan dengan betul. Okey, baiklah. Untuk latihan pernafasan, kita tengok gambar Raja 2 ni. Sebenarnya kalau anda lalui sendiri, kalau anda tarik nafas tapi dada yang naik, itu salah. Contoh saya bagi contoh. Saya tarik nafas dada yang naik. Okey, itu salah. Kita kalau tengok gambar ni, udara disedut, okey, inhale dan abdomen mengembang. Bila kita tarik nafas tu, bukan dada yang naik. Itu adalah cara pernafasan yang betul supaya kita tak mengah. Okey? Ni sebab dalam video, sebab dalam ni kan saya susah nak tunjuk macam mana. Saya ada soalan berkaitan pernafasan. Berapa lama satu masa untuk dapatkan kesan yang baik? Okey, kesan yang baik ni bergantung kepada individu.
Okay, boleh saya jawab terus? Boleh Bergantung kepada individu. Kalau kita belajar ni secara online ni susah, saya tak nampak awak bernafas macam mana. Susahlah kita nak agak. Kadang-kadang sekali dua je kita ajar macam bernafas tu pun ada yang dah dapat. Kadang-kadang dalam 3-4 bulan pun ada orang tak dapat lagi. Itu bergantung. Cara pernafasan yang betul, kalau saya tak dapat nak tunjukkan dekat sini dengan baik, anda boleh saksikan, mungkin cari kat YouTube, mesti ada. Macam mana untuk pernafasan? You inhale, abdomen, diaphragm yang mengembang, dan bila anda hembus nafas, nampak tu abdomen yang mengecut. Okey, nanti anda cubalah kat rumah. Saya minta maaf, saya tak boleh nak tunjuk dalam ni, tak nampak. Okey, Okey, Nazura Adam tanya, dia kata puan berapa kiraan tarik? tahan dan tarik, tak ada masalah, tak ada kira-kira sangat lah. Saya try Okey, saya tarik nafas. Okey, tak ada masalah, dia ikut keselesaan kita. Tips yang senang nak tahu pernafasan yang betul, awak baring, tarik nafas, perut yang naik. Okey, Azizul Amar bagi buka mic. Boleh Azizul Amar? Kalau kita susah kita nak apply, kita baring, kita tarik nafas, perut kita yang akan naik. Oh. Senang. So lepas tu dah faham cara pernafasan masa kita baring tu, kita kena apply masa kita berdiri. So same goes. Itu adalah antara latihan pernafasan yang baik untuk kita apply untuk seterusnya, untuk kita perform, untuk kita berlakon, untuk kita menari. Bila kita simpan kat perut, ruang udara kita boleh simpan dalam perut tu besar. So kita boleh maintain pernafasan yang baik. Kita sedang berlatih ke, sedang kita perform ke, itu antara tips yang senang lah. Apa pun betul, pernafasan sangat betul. Dia tak kira lah panjang mana ke, pendek macam mana sekalipun, bergantung pada individu. Kalau nafas dia pendek, tak apa. Ambil lah nafas dengan banyak kali. Itu je, senang je. Kalau nafas dia panjang, pernafasan dia boleh tahan lama, tak payah nak bernafas banyak kali. Itu je. Okay, thank you. Okay, jelas untuk pernafasan ni. Okay, boleh kita seterusnya? Okay, itu untuk latihan pernafasan, dan seterusnya untuk latihan vokal. Biasa kita akan buat latihan macam ni untuk vokal A, E, I, O, U. Kita akan sebut A. Okay, ini saya nak ajar sikit tips untuk open your jaw and letak 3 jari anda A. Kalau A. Okay, A. Tapi nampak A. Okay. Itu baru betul. Jangan A tu, okay, jangan A tu yang manjanya. Dia kena okay. Okay, kita try E, I, O, U. Okay. So kadang-kadang kalau kita tengok orang tu macam bercakap tak buka mulut atau melakon, apa yang kau sebut ni, tak dengar. Okay, sebab kadang-kadang articulation dia atau dia tak buat latihan vokal dengan betul sebelum persembahan. Okay, boleh kita buat sama-sama A, E, I, O, U ni untuk latihan vokal sama, tapi jangan on mic. Okay, kita buat sendiri-sendiri saja. Nanti orang bersing-desing nanti. Okay, kita try betul. Okay, sama-sama Okay, 3, 2, 1, go. A, E, I, O, U. Kalau boleh, A, I, O, U ni satu nafas. Jangan tarik nafas tengah-tengah. Okay? Ini, sebab tadi kita dah belajar pernafasan kan. So, kita dah simpan dah udara kat dalam perut kita ni. Kita try lagi sekali, okay? Satu nafas. Tahan sampai U, Okay? Ready? 3, 2, 1, and go. A, E, I, O, U. Okey, boleh? Dapat tak? Dapat Okey. Ada siapa yang nak cuba? Saya nak dengar. Saya nak cubalah. Saya nak cuba. Boleh. Satu nafas semua sampai U ya. Satu nafas Yes. A, E, I, O, U. Okay, good. You got it. Okay, good. Siapa nama tu? Hasnul. Thank you Hasnul. Good. Ain Najwa. Ain Najwa, silakan Ain Najwa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. A, E, I, O, U. Okay, good. Cuma Ain Najwa lagi sekali E tu pun dah buka. Tadi awak punya E tu masih macam A tadi. One more time boleh? Boleh. Tarik nafas, okay, tenang. Okay, ready? 3, 2, 1 and go. A dulu. Okay, kejap. One more time. Relax. Tenang. Okay. E tau. Okay. Ain Najwa tengok A, E, I, O, U. Okay. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1 and go. A, E, I, O, U. Okay, good. Better.
good. Thank you Ain Najwa. Okay, kalau kita tak try, kita tak tahu mana kita betul, mana kita salah. Okay, thank you so much Ain Najwa and Hasnul. Okay, boleh kita teruskan? Okay, tadi kita dah buat latihan untuk latihan vokal, ni untuk latihan artikulasi. Ataupun tongue twister. Biasa dengar kan? Biasa dengar tongue twister? Okay, tapi kita ambil yang senang-senang je lah ni. Okay, yang pertama latihannya beribu-ribu, berbara-bara, beriba-riba. Okay, kita dah belajar pernafasan tadi kan? Kita dah belajar vokal. Jadi bila sebut pun kena penuh energi. Walaupun duduk energi, okay? Jangan beribu-ribu, berbara-bara, beribu-ribu. Okay, saya tak nak. Kalau boleh kita kat rumah ppun, depan kamera pun kita try. Boleh Cuma jangan on mic je lah. Okay, sekali lagi saya buat, lepas tu follow. Okay, one more time. Beribu-ribu, berbara-bara, beriba-riba. Okay, boleh Okay, anda follow? Saya mula, anda follow Okay, 3, 2, 1 and go. Beribu-ribu, berbara-bara, beriba-riba. 3 kali One more time. Beribu-ribu, berbara-bara, beriba-riba. One more time. Beribu-ribu, berbara-bara, beriba-riba. Okay, kita akan nampak, kita akan rasa kita punya bibir kita bergetar-getar dan lidah kita pun beribu-ribu, berbara-bara, beriba-riba. Kena jelas artikulasi itu, okay? Yang kedua, red lorry, yellow lorry. Saya try 5 kali Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Siapa nak cuba? Fazril dulu. Fazril? Fazril Haikal. Okay, saya ada sini. Okay, 5 kali Nak try 5 kali? Okay, why not? Okay, saya cuba 5 kali Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, red lorry, yellow lorry. Dah, korang kata. Kau nak try lagi sekali? Boleh tak? Boleh. Okay, kita tengok. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry. Kita bagi yang seterusnya. Okay, kita bagi seterusnya. Dia mengaku kalah. Siapa tadi yang angkat tangan? Charles dah ada kat sini ke? Ada ke? Tu Alia. Nur Alia. Alia Okay, ni hello. namanya ketinggian kan? Namanya Alia, Nur Alia. Kan? Ya, betul. Cahaya ketinggian. Silakan. Okay, go. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Go. Okay, Alia lagi sekali. 5 kali boleh 5 kali. Fazril sekali dulu. Okay. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Okay, go Alia, go. Yang ketiga. Last one. Okay, last one. Kita bagi lagi seorang untuk cuba. Tak apalah, kita terus kakakku kata lah. Okay. Yang ini ayat dia. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Okay, saya try 5 kali Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. 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 Minum air lah. Siapa yang nak cuba kakak kuku kaki kiri ni? Okay, jangan risau. Okay, tips dia anda kena fokus. Nafas 96, silakan. Yes, Nafa ni saya nampak awal tadi. Dia masuk awal. Good. Hai. Okay. Mai tak on. Okay. Silakan. Okay, boleh mula anytime. Okay. Kakakku kata kuku karika. Okay, tak apa. Yang ini 3 kali je sebab dia panjang kan? Kakakku kata kuku kaki kiri kaku. Okay, lagi sekali. Tak apa, perlahan-perlahan. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Okay, yang ini banyak dapat sambutan tu. Okay, saya tak pernah tengok lagi. Wirdatul Ain. Boleh tak? InsyaAllah boleh. Silakan. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Yeah! Oh, dia dah lama berlatih ni. Dia sebelum tadi dia dah praktis dah. Okay, ramai yang raise hand tapi kita ada game lain yang kita nak main. Kita bagi Ain teruskan dulu dengan kelas. Lepas tu nanti kita bagi lagi peluang untuk game. Tadi saya nampak nama lelaki tadi yang raise hand tadi Kak. Seorang Zack apa tadi? Sebab tadi Jorasmin betul. Saya tak perasan. Okay, so siapa tadi? Jorasmin, silakan. Dengan lelaki. Okay, silakan. Okay, baik. Kakakku kata kaki kuku, kiki kakakku kaku. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Kakakku kata kaki kuku kiri kakakku kaku. Kakakku kata kuku kaki kiri kakakku kaku. Cukup 5. Cukup 5 tapi terbalik. Okay, go. Okay, thank you. Bagus, percubaan yang baik. Terima kasih. Percubaan yang baik. Dia memang terror buat bercakap kan. Okay, good. Yang tadi siapa nama dia? Jorasmin. Jorasmin, thank you Jorasmin. Next.
Okey, ekspresi wajah. Okey, kita boleh ulang balik ke artikulasi tadi? Boleh? Akhir. Untuk akhir pernafasan dia nak kongsikan ini tips lah kepada semua. Ini boleh digunakan sesiapa untuk sebelum kita nak buat pengucapan ataupun ada presentation ke apa-apa sajalah. Interview ke. Sing, kita tarik nafas tadi, kita dah belajar kan. Saya terlupa tadi nak cakap awal. Kita tarik nafas dan kita boleh kita hembuskan macam ni. Okey. Okey, tarik nafas. Breathe in. Okey, kita lepaskan dan kita akan rasa angin tu keluar melalui celah-celah gigi kita. Okey, itu adalah latihan untuk clear your throat. Okey, ini boleh kita gunakan masa bila-bila je. Okey, kalau kita dah pernah bercakap kan, duduk kejap sebelum buat presentation untuk kita bagi relax. Okey, duduk tu tenang, breathe in. Okey, jadi kita dah penat kan buat artikulasi tu tadi untuk kita clear balik throat kita, untuk bagi tenang balik throat kita. Kita try hissing breathe in. Sampailah habis nafas kita. Okey? Boleh buat berapa banyak kali pun tak ada masalah. Jadi kalau dah tak okey, kalau masa macam dah batuk-batuk, boleh minum air. Okey? Okey, boleh kita teruskan? Okey, baiklah. Untuk latihan ekspresi wajah. Biasa antara ekspresi wajah yang biasa kita dengar dan biasa kita tengok. So, gembira, sedih, takut dan marah. Okey, ni biasa kan? Biasa tengok kan? Okey, untuk latihan, siapa yang tak buat lagi lah? Boleh tak? Buat ekspresi wajah, gembira, sedih, takut, marah. Tak kisah yang mana-mana pun nak buat daripada skala 1 ke 10. Contoh, saya bagi contoh. Gembira 1. Gembira 10. Okey, itu contoh, okey? Okey, contoh marah 3. Kau jangan lah. Marah 3. Kalau marah 10, why? Kau tahu berapa masa kau ni? Contoh, okey? Boleh. Siapa nak cuba dulu? Saya suka gembira. Okeylah, Abang Fazrin. Gembira 10. Abang Fazrin daripada Kumpulan Negeri Sembilan. Marah 10 segala bahasa dalam kamus keluar. Okeylah, kita nak panggil Abang Fazrin buat penampilan khas. Abang Fazrin juga daripada kumpulan keset daripada Negeri Sembilan dan juga DJ Radio Klasik FM. Okey, awas. Mana Abang Fazrin? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Dila. Hai. Okeylah, kita bagi Abang Fazrin lah, kita tunjukkan dekat adik-adik kita, kawan-kawan kita yang lain. Boleh Abang? Abang nak buat gembira 10 tadi kan? Abang buat dulu Bang. Saya tak pandai yang sampai gelak-gelak macam tu. Tu Abang gelak tu. Okey, yang itu Abang gelak tu 5 tu. Yang itu 5. Boleh saya buat yang marah tak? Marah senang sikit kot. Boleh Bang, boleh. Boleh Abang beritahu skala berapa Abang buat tu? Skala 1 lah, itu belajar dulu lah skala 1. Okey. Ain, jangan buat lagi. Faham? Sorry. Dia marah aku betul-betul. Marahlah cakap 9. Oh, pasal ni 9. Okey. 5. 5 boleh? Ain, kan dah khabar tadi, jangan buat layan. Kau buat layan apa hal ni? Ayo, botol kak. Budak ni sekarang. Contoh. Saya terus ambil reaction sedih. Okey. Okey, next 10. Kau kalau buat layan, tahu yang kau jong kau nanti. Kau ingat tak? Okey, bagus Abang. Thank you Abang Fazrin. Thank you. Okey, tak semestinya 10 tu kena jerit-jerit. Tu tadi saya tunjuk yang general lah. Itu betul marah tu. Thank you Abang Fazrin. Okey, ada siapa lagi nak cuba? Isaac ada kat sini tak Isaac? Zack. Okey, boleh dengar tak? Buka mic. Yes, dengar. Yes. Okey, boleh dengar tak? Silakan. Okey, 10 ya. Oh, dia terus bagi 10. Marah. Tamil ke bahasa Melayu? Tak kisah. Up to you. Okey, 1, 2, 3, we go. நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரியல. ஏன் இப்படி பண்ற? ஏன் பண்ற? டென்ஷன் ஆக்கிட்டு இருக்க? Okey, terima kasih Zack. Okey, tadi kita cuba dua-dua lelaki. Perempuan pula. Perempuan pula. Lepas tu kalau boleh kita try lain pula. Jangan marah pula. Nak request sedih. Sedih boleh Rohana. Silakan. Ada orang request sedih. Nak tengok muka sedih. Bukan saya nak tengok yang sedih. Bukan. Bukan Rohana yang nak buat. Okey, siapa yang nak buat sedih tu? Siapa yang nak buat sedih? Saya nak cubalah. Ain Najwa. Boleh Ain Najwa. Can. Sure. Come. Sedih satu je. Okey, dia satu, mula dengan satu, lepas tu ambil dah lebih-lebih sikit lagi satu. Okey. Take your time. Kenapalah susah sangat benda ni. Semua benda buat tak kena. Sedih 5 ke? Boleh, tak masalah. Sedih 10 teruslah. Boleh.
Kenapa ni? Semua benda susah. Dah takut nak buat. Tak boleh lah macam ni. Okay, good. Ain ajar, good. Good. Hello, Kak Ain. Ibu saya nak cuba. Boleh? Boleh. Boleh. Siapa tu? Syahirain. Syahirain. Ibu awak nak cuba. Ya. Okey, silakan. Sampai hati Azura melukai hati dan perasaan mak. Apa dosa mak Azura? Di manakah janji-janji Azura terhadap mak selama ini? Betapa hancurnya hati seorang ibu. Terkamat kau Azura. Wow, drama radio. Wow. Suara mantap Kak. Boleh buat drama radio dah. Dah nak nangis dah tu. Alah. Suara tu betul-betul melusuk. Mak saya penyampai radio. Dululah. Bukan kaling-kaling ni. Yeah, thank you Ibu. Jadi macam ni Kak Lin? Okey, boleh teruskan Ain? Boleh teruskan ya? Okey. Sebelum tu, maksudnya ekspresi tadi kita tanpa dialog lah. Kan betul? Tanpa dialog, satu contoh sedih. Ataupun gembira. Gembira sangat. Contoh macam tu. Okay. Okay, expression. Okay. Semua okay dapat untuk tajuk ekspresi wajah ni? Boleh? Next boleh? Okey, boleh teruskan? Okay. Latihan ini kita saksikan video ini untuk expression. Boleh jalankan video yang pertama? Okay, saksikan video. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. Okay, kalau kita tengok video ini agak jelas expression dia untuk pertukaran pada expression first dengan yang second. Okay, dapat tak tengok tadi? Dapat perasan tak tadi dalam video tu? Okay, kita tengok yang kedua. So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no. Okay. Ada sesiapa yang nak bagi pendapat tak pasal video yang kedua ni? Abang Jorasmin. Okey, pada saya yang kedua ni tak berapa nampak sangat berbanding dengan yang pertama tadi. Dia punya ekspresi yang pertama tadi lebih jelas. Yang kedua ni saya nampak macam happy tu lebih jelas lah. Yang terusnya tu set dia tu dan ke bawah tu tak berapa nak nampak sangat lah. Thank you Abang Jorasmin. Maksudnya abang pun perhatikan video ni. Terima kasih atas perkongsian. Okay. Saya pun bersependapat dengan Abang Jorasmin juga dengan terhadap video brother tu tadi. Okay. Video yang ketiga untuk ekspresi wajah. New challenge. Express your feelings with eyes only. Okay, tengok mata dia. Go. Happy. Angry. Sad. Confused. Okay. Ada siapa nak komen? Lagi sekali untuk yang last saja. Apa yang anda dapat lihat, apa yang anda nampak. Mungkinlah kita minta Abang Jorasmin jugalah. InsyaAllah. Okey, yang last tu nampak. Cuma dekat yang keempat tu kot agak keliru sikit antara happy ke. Bukan happy. Apa tadi saya tak ingat. Confused. Tapi confused. Bukan sebelum confused tu. Ada keliru sikit dengan yang kedua kot. Punya ekspresi lah. Mata dia nampak lah actually. Dia punya pergerakan tu nampak. So kedua dengan keempat kot keliru lah antara ekspresi tu. Adalah part yang kurang jelas. Tapi tapi mata dia tu dapat tunjukkan ekspresi apa. Okay, jadi untuk tambahan lah saya bagi tahu, saya nak share dengan anda. Kalau kita berlakon ni bukannya suara saja, expression muka, kening, pipi kita semuanya ni kena berlakon sekali. That's why walaupun dia tunjuk mata je kita dapat tahu yang dia marah ke, dia tengah happy ke. Okay, untuk acting semua kita ni bergerak kena tunjukkan sebab pelakon tadi apa tools dia? Mind, body and soul. Okay, kita boleh next untuk expression wajah. Boleh seterusnya Kak Lin? Okay, good, thank you. Okay, untuk improvisasi. Okay, ataupun biasa kita dengar dalam English kalau kita buat latihan teater, improvise. Kita cuba improvise sikit. Macam tu. Okay, improvisasi adalah aktiviti lakonan secara spontan tanpa guna skrip. Kaedah yang digunakan pelakon untuk sentiasa bersiap sedia dan peka dengan segala kemungkinan yang berlaku di atas pentas. Okay, untuk improvisasi ni memerlukan kekuatan daya imajinasi
Kalau kita tengok dalam Rajah, imajinasi yang pertama untuk menggambarkan sesuatu dan ia memberikan inovasi terhadap sesuatu yang baru kenalkan. Seterusnya menjadikan pelakon itu kreatif untuk mencipta dan menghasilkan dan juga mengembangkan idea baru. Okey, sebagai contoh improvisasi yang senang lah yang saya nak bagi contoh yang anda tengok dekat TV adalah program Super Spontan. Super Spontan ini diambil daripada theater games yang improvisasi. Kalau saja saya kongsilah, saya pun dalam bidang komedi. Abang Afrin sendiri, Datuk Afrin memang dia ada background teater English. That's why dia terapkan ilmu-ilmu teater dalam persembahan dia, dalam program TV dia untuk dia jadikan komersial. That's why Super Spontan tu dia jadi meletup. Sebabnya dia asalnya daripada theater games dan dia olah sikit lah bagi lebih komedi kan. Tapi bendanya yang sama. Okay? Boleh kita next slide? Okay, latihan untuk improvisasi. Cuba dulu improvisasi objek. Saya rasa benda ni pun anda biasa tengok juga dekat dalam Super Spontan tu. Dia ambil barang tapi jadikan barang tu benda lain. Okay? Contoh, saya ni pen tapi saya jadikan dia mikrofon contoh. Okay? Tapi saya akan bagi arahan. Ambil barang apa yang terdekat dengan anda. Boleh Okay, peserta clear tak? Ambil barang yang terdekat dengan anda. Okay? Silakan Ain. Okay, ready Boleh buka kamera? Saya nak tengok. Okay, ambil barang yang terdekat dengan anda yang berwarna biru. Betul? Apa-apa saja. Apa-apa saja yang berwarna biru dekat dengan anda. Okay. Siapa nak cuba dulu? Okay, siapa nak cuba? Boleh raise hand. Syakir Shu'aib. Okay, silakan. Okay, Syakir Shu'aib. Apa barangnya? Pen. Biru, okay? Oh, lipstick. Okay, good. Yes. Okay, yes. Ada next. Siapa nak cuba lagi? Abang Fazrin. Abang Fazrin, silakan. Apa barang biru dia? Dia kan orang rumah main tekan. Dia main tekan. Okay. Saya pun sama Cak Ain lah. Cak Ain, Ujang ada RM1 yang ada RM2. Kalau Kak Ain ada warna lain, warna merah cantik ya tu, warna ungu lagi cantik. Ya, RM1 je dah. Tolonglah. Tak ada depan. Okay, good. Thank you. Aku pula terfikir nak jadikan RM2 benda ni. Tahu dia abang. Okay. Saifuddin raise hand. Okay, Saifuddin. Okay, silakan. Tadi lipstick kan? Compact powder. Alah. Okay, good. Besar bedak engkau dek. Menunjuk-nunjuk betul bedak engkau ya. Belagak betul bedak engkau. Compact betul. Rohana Ramli. Rohana binti Ramli. Okey, silakan. Okey, ni kan. Apa tu? Apa tu Kak? Ni biru sebenarnya. Ni kontrak biru sebenarnya, okey? Okey. Saya kontraktor. So saya jumpa dengan orang yang nak ambil khidmat construction saya lah untuk buat rumah. So saya bagi tahu dengan dia, saya tak ada batu simen, saya tak ada batu bata yang warna oranye tu. So saya ada batu biru. So apa kata kalau kita gunakan batu ni untuk buat rumah. Jadi tak payah cat. Batu. Okay, good. Okay. Siapa lagi tu? Ahmad Hilman, Cha Dinson. Cha Dinson tadi. Ya, saya Cha Dinson. Tadi kita dah ada lipstick kan? Kita dah ada lipstick, kita ada compact powder. Okay, ni barang yang paling biru yang ada dekat dengan saya. Paling biru dah ni. Okay, good. Thank you. Okay. Siapa tadi? Last one. Ahmad Hilman. Silakan Ahmad Hilman. Okay, barang yang terdekat dengan saya pun adalah pen. Okay, warna biru. Okay guys, hari ni tutorial mascara ya. Ya. Okay, good. Okay, kalau saya tengok mungkinlah tak banyak barang kan dekat yang dekat dengan kita. Okay, contoh kita boleh expandkan lagi besar. Contoh teropong sebagai contoh lah. Teropong, pokok, benda-benda lain lah, tak semestinya makeup. Kalau member kita dah buat makeup, kita kena out of box sikit, jauh sikit daripada dia. Takkan aku nak sama dengan dia buat makeup. Macam tu, okay? Okay, tapi tak salah pun apa yang anda buat betul. Cuma nak lebih luas, okay? Okay, tepukan untuk diri anda yang dah cuba. Good job guys, thank you so much. Tadi tu untuk objek, latihan improvisasi untuk situasi pula, berdialog. Okay? Untuk game ni saya nak 2 orang. Okay, Cha Dinson dan Halim Salim Noh. Okay, 2 orang. Hisham Salim Noh. Okay, Cha Dinson dan Hisham Salim Noh. Okay, kita tunggu situasi daripada Ain. Silakan Ain. Okay, untuk situasi, walaupun dia 1 minit contoh, permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Okay? Jadi, habiskan situasi anda nanti ya. Jangan tergantung sangat Agak-agak lah, pandai korang lah habiskan. Cha dengan Hisham. Situasinya adalah berebut-rebut, beratur nak cepat pergi ambil vaksin. Okay? Boleh. Okay, baik.
Aduh, alamak vaksin lamanya orang ni. Tepi sikit. Tunggu dulu. Cik, nama saya. Cik, nama saya, cik. Saya datang dulu. Saya dah daftar nama saya dulu, cik. Maaf cik, boleh tak pergi belakang sebab encik dah potong barisan ni. Alamak, tak boleh, cik. Saya dah tak ada masa lagi, cik. Saya vaksin. Maaf kat sini tak boleh. Siapa yang datang dulu kena diutamakan. Encik ada janji apa-apa ke ni? Tak boleh. Jangan fikir pasal dulu. Bagi saja. Saya tak kisah pun. Saya dah lambat ni, cik. Tolong Sabar bagi encik, saya. sabar. Sekarang ni apa masalah encik ni? Apa emergency Cik, tak ni? boleh. Saya tak boleh sabar. Memang saya tak boleh sabar. Saya ada banyak lagi kerja memang lambat. Cik kasih saya pergi dulu, cik. Vaksin ni cepat. Yelah tu. Encik je ada kerja. Sekarang ni bagi tahu saya, kenapa encik nak kena cepat? Bagi saya dua tak? Saya pun ada kerja. Bukan cik je ada kerja. Saya pun ada kerja. Tapi sekarang ni encik tengah menyusahkan kerja saya dan menyusahkan kerja yang lain. Sekarang awak menyusahkan hidup saya. Saya dah lambat ni. Saya nak awak nak halang saya. Awak jangan buang masa saya. Masuk ni saya tak kisah. Okey, good. Bagus. Hisham dengan Syah. Improvisasi, tak ada yang salah pun. Itu semua bergantung kepada kreativiti anda. Apa yang anda fikirkan. Okay, good. Okay. Ada lagi 2 orang? Kerlin Carey. Okay. Dengan Aini Nabilah. Dia orang berdua berlakon. Ahmad Hilman nak juga ke? Caroline dengan Ahmad Hilman Okey, kalau macam tu kita bagi Caroline dengan Ahmad Hilman lah. Okey, boleh, tak ada masalah. Pasangan suami isteri bergaduh nak pilih dekor untuk rumah. Okey. Abang dah janjikan hari ni kita nak pergi shopping kan? Ya, tahu. Abang, hari ni kita kena tukar cadar, kita kena beli katil, kita kena beli perabot sebab jiran. Abang dengar dulu. Sebab jiran sebelah tu pun baru kahwin. Semalam kan, diorang beli TV 80 inci. So, saya nak beli jugalah. Kita kena beli saiz lagi besar. Boleh tak bang? Awak, kita kabinet pun tak ada lagi. Awak nak letak TV tu atas rantai ke awak? Tak kisahlah. Yang penting hari ni kita kena beli buat TV yang lagi besar daripada jiran sebelah tu. Aduh, jiran sebelah lah awak. Kenapa awak nak bandingkan awak? Aduh. Kita beli yang penting dulu awak, please. Kita beli yang penting dulu, boleh? Okey, boleh. Kalau yang penting kita kena beli cadar dulu. Saya nak cadar Hello Kitty. Boleh tak? Boleh lah bang. Kenapa Hello Kitty yang warna awak? pink. Saya minat Harry Potter awak. Awak kena tahu. Abang, itu minggu depan kita beli lagi untuk Harry Potter abang tu. Minggu depan kita tukar lagi dengan Hello Kitty. Boleh tak? Okey, kalau macam tu nanti kita buat jadual. Minggu ni Harry Potter, saya tahu saya dulu. Boleh? Tak boleh, bagilah saya dulu. Abang dulu sebelum kahwin, kita kan baru kahwin minggu lepas, abang dah janji dah suruh saya, tak kisah kita nak cadar apa, perabot apa, abang janji macam-macam tau dengan saya. Saya ingat lagi bang. Okeylah, tak apalah. Apa-apalah. Awak pun Hello Kitty ke apa, Kitty Hello ke, awak dululah. Okey, sekarang ni daripada kita sembang pasal cadar awak, kita kena cari benda lain juga awak. Sekarang ni barang dapur pun kita tak beli lagi awak. Langsir pun kita tak beli lagi awak. Okay, thank you Ahmad Hilman dan Caroline. Terima kasih Ahmad Hilman dan Caroline. Okay, dapat untuk latihan improvisasi ni. So rasanya anda pun semakin bagus, semakin gempak, semakin kreatif. Dah bagi situasi anda boleh lakonkan saja tanpa skrip. Dengan penuh semangat sekali. Okay, ini latihan improvisasi. Jelas macam mana? Okay, ini adalah untuk kita asah minda kita, otak kita untuk sentiasa cepat. Sebab dalam pelakonan atau pentas, kita kena sentiasa bersedia, kena sentiasa cepat dengan apa-apa saja yang berlaku di atas pentas. Memang kita dah buat latihan sepanjang sebelum kita punya persembahan. Tapi kita tak tahu apa akan jadi. Contoh ada barang jatuh ke apa. Kita kena cepat react dan improvise ad-lib apa yang berlaku keadaan di atas pentas itu. Okay? Itulah kegunaannya latihan improvisasi ini. Okay? Dapat Kita next boleh? Okay, next slide. Okay, ini latihan berdialog yang ada skrip. Tadi tu tak ada skrip. Kita main gedah je nak cakap apa. Okay, ni ada skrip. Situasinya pun dah boleh, kita boleh agak daripada skrip ni. Siapa nak cuba? Nurul Atira. Okay, Nurul Atira. Hai. Nurul Atira. Hai Nurul Atira. Stand by. Aini Nabila. Okay, boleh? Okay, baca dulu sekali lalu dialog ni. Tak kisah siapa nak jadi Tisha, siapa nak jadi Zainab. Ataupun kita baca sekali lalu dulu tanpa ada emosi. Kalau tak boleh nak agak, kita macam script reading lah dulu. Tanpa ada emosi. Lepas tu second time kita buat dengan emosi. Boleh? Okay, ambillah dulu Tisha. Wah, seorang Tisha, seorang Zainab. Saya nak jadi Tisha boleh? Boleh, up to you. Saya ambil Zainab. Okay, anytime guys. Boleh. 1, 2, 3. Seronok ada jiran baru. Aku dah tahu dah. Tak ada bagus mana pun dia. Seronok juga. Ramona ni rajin.
Dah lama tak ada jiran rajin macam dia. Buat kerja laju macam lipas. Susap-susap. Susap. Habis, aku ni jiran pemalas? Ish, kau ni. Sentak pula. Masa dia tengah kemas hari tu kan? Aku tahu dah. Tak ada bagus mana pun dia. Dia bagi karpet mahal, cantik, gebu, lembut sampai sayang aku nak pijak. Nyeleh, baru kenal tak sampai 5 hari. Dah bagi rasuah. Setakat bagi karpet. Kau dah cakap dia baik. Tak payahlah. Tak ikhlas kau pun kawan dengan dia. Okay good. Kak Aini. Aini. Ismail. Okey, silakan. Siapa jadi Tisha, siapa jadi Zainab? Saya Tisha. Okay, 5 seconds. 4, 3, 2, go. Seronok ada jiran baru? Aku tahu dah. Tak ada bagus mana pun dia. Seronok juga tau. Kak Mona tu rajin. Dah lama tak ada jiran rajin macam dia tu. Buat kerja macam lipas. Susah-susah. Habis, aku ni jiran pemalas. Senyap. Tahu takut. Kau disentak tu kemas. Aku tahu dah. Aku tahu dah. Kau tahu tak? Kau dengar tak? Diamlah. Aku tahulah. Tak ada bagus mana pun dia tu. Kau disentak sama Allah. Emosi pula dia. Dia bagi aku karpet mahal. Cantik, gebu, lembut. Sampai sayang. Aku nak bijak. Baru kena sampai 5 hari dah bagi rasuah. Setakat bagi karpet kau dah cakap dia baik. Tak payahlah. Tak ikhlas kau bawa dengan dia. Okay, terima kasih Kak Dila. Terima kasih Kak Aini. Okay. Sarah menekan dengan Caroline. Ya, saya. Boleh? Okey, boleh. Lelaki Dia bawang Holland. Ni game bawang tak, Holland. dia perempuan ni. Yang perempuan. Kita buat game bawang Holland pula. Okey, baik. Saya memilih watak Tisha ni boleh ke? Okey, boleh. Okey, boleh Okay, ready Sarah dengan Caroline? Okay, anytime. Seronok ada jiran baru. Aku dah tahu dah. Tak ada bagus mana pun dia tu. Seronok juga. Romona ni kan rajin. Dah lah tak ada jiran macam dia. Buat kerja laju macam lipat. Sup-sap. Sup-sap. Itu yang kau cakap, sup-sap. Habis tu, aku ni jiran pemalas. Itu yang kau nak cakap, aku ni pemalas. Macam tu. Kau ni sentak pula. Masa dia tengah kemah hari tu kan. Aku tahu dah. Tak ada bagus mana pun dia tu. Dia bagi aku kapit mahal tau. Cantik, gebu, lembut. Sampai sayang aku nak pijak. Zainab. Engkau tu baru je kenal dia tak sampai 5 hari. Dah bagi sebuah kan? Setakat bagi karpet. Kau nak cakap yang dia tu baik? Tak payahlah Zainab. Tak ikhlas kau berkawan dengan dia tu Zainab. Ya, aku tahu. Okay, good. Sarah, daripada mana? Saya berasal daripada Pahang tapi menetap di Selangor. Saya berasal daripada Sarawak tapi dekat Selangor. Okay, kita nak buat lelaki-lelaki dulu. Okay, kita bagi Fazril dengan Abang Rafi. Okay, anytime? Anytime ya. Boleh terus start. Tak berjawab pula budak dua ni. Macam mana ni tu? Pak Long saya dah mesej dah ni. Lagi sejam jenazah sampai. Kubur tak gali lagi. Macam mana? Tak apa. Gini. Jangan gelabah ya. Saya akan selesaikan masalah ini. Sabar je. Mana tak gelabahnya tu. Kalau kubur tak siap, takkan jenazah tu nak singgah rumah saya pula. Tok pun tahu kan, anak saya tu sampai 10 orang. Tidur pun sampai melimpah sampai ke ruang tamu. Tak boleh tu.
Yelah, sabar saya faham lah kamu ni. Sikit kepala kamu kan. Bising-bising macam ni takkan selesai masalah. Tenang aja ya. Lagi saya fikir. Tok fikirlah dulu. Macam ni lah saya nak bergerak balik kejap. Setengah jam lagi saya datang balik. Iyalah. Dah urat ni. Jenazah tak sampai. Ni kamu berdua. Kamu dah pergi gali kubur sana. Gali. Yeah! Good. Cik Rafiq dengan Fazil. Tu, dia dah siap masukkan characterization Haji Bidin ni dah pada pegang. Ada siapa nak cuba lagi? Kalau saya nak panggil orang lain ni nak try? Ada tak lagi yang nak cuba? Okey, boleh? Abang Fazil dengan Ramdan. Boleh. Tak berjawab pula budak diorang ni. Tok, macam mana sekarang ni Tok? Pak Long saya dah mesej dah ni. Ni. Lai sajam jenazah sampai kubur tak bergali lagi. Hei. Tak apa. Jangan gelabah. Saya akan selesaikan masalah ni. Sabar. Tok, mana tak gelabah itu? Kalau kubur tak siap, takkan jenazah tu nak singgah rumah saya pula. Tok pun tahu kan, anak saya 10 orang tu, tompet tidur pun melimpah sampai ruang tamu dah. Wih, tak boleh tu Tok, tak boleh dah Tok. Iyalah, awak faham lah apa benda muka ni main kaban tebin je ni. Tapi bising-bising macam ni takkan selesai masalah. Aduh, bertenang kejap. Tu bagi aku fikir. Yalah. Kalau macam tu Tok fikirlah dulu Tok. Saya balik kejap. Akan setengah jam lagi saya datang Tok. Ya, saya balik tadi. Ya. Baliklah. Balik, mandi, nyanyi. Darurat dah ni, jenazah dah nak sampai dah. Kamu berdua ni, pergilah gali kubur sekarang. Takkan aku pula nak gali. Okey, itu contoh tadi contoh yang bagus. Thank you. Bukan untuk Abang Fazil dengan Ramdan. Okey, tadi kan kita nampak ada beberapa perkataan yang tak ada dalam skrip tapi diorang tambah, tak ada masalah. Itu kalau dia tambah dan dia sesuai digunakan, itu dia panggil ad-lib, tapi ad-lib yang sesuai dan boleh digunakan dan dia nampak lebih cantik. Latihan yang terakhir, latihan dialog untuk lelaki dan perempuan. Wirdatul dengan Saifuddin, boleh? Okey, Wirdatul daripada mana? Lah interview. Saya dari Selangor. Saifuddin. Okey, Ya, saya. Ya, nak bertanya apa Saifuddin? Cerita ni macam mana dia punya konteks dia. Macam mana kita nak memahami situasi dia tu. Okey, thank you. Soalan yang bagus, soalan yang baik. Kerana untuk latihan dialog lelaki dan perempuan ini, dia punya situasi dia bebas. Skrip yang saya bagi ni bebas, tak kisah tengah kat mana, buat apa, sama ada emosinya tengah gembira, sedih ataupun tengah takut pun boleh. Okey, ini kita advance sikit lah. Skrip ni universal, tak kisah digunakan pada situasi apa-apa saja dan emosi apa pun saja. Jadi untuk latihan terakhir ni advance daripada yang awal yang sebelum ni. Saya nak Saifuddin dengan Wirdatul Ain pilih nak dalam happy, marah, sedih, takut, whatever. Saifuddin dengan Wirdatul nak buat apa? Saya ikut Wirdatul je. Silakan. Romantik. Romantik pun boleh. Kita ambil romantik tu dulu. Boleh? InsyaAllah kita cuba? Boleh insyaAllah. Okay, baiklah. Saifuddin ready? Wirdatul ready? InsyaAllah ready. Okay, anytime. Abang, siapa kata abang keserangan? Ini kan Ani ada dekat sisi abang. Dia ni. Kau baru datang ya? Jangan tinggalkan aku keseorangan, Aini. Aini. Siapa kata abang keserangan? Ni Ani ada bersama-sama abang. Sentiasa ada bersama abang. Tapi tadi... Abang bermimpi agaknya ni. Abang ni. Tapi Ani. Don't say any word. Ani jangan mempermainkan abang. Ani. Tolong abang. Tolong keluarkan abang dari sini, dari penjara rindu dia dalam hati. Okay, good. Okay. Boleh tak saya nak pasangan lain? Thank you Saifuddin, Wirdatul. Terima kasih. Wirdatul. Okay. Next. Good. Saya rasa tadi kan Wirda punya suara tadi membuatkan Saifuddin sampai reaction dia macam tu. Maksudnya Saifuddin dia ambil daripada apa yang Wirdatul bagi tadi, sampaikan dia mood yang Wirdatul bagi tadi, sampaikan dia pun menggeletis. Aku geram. Maksudnya berjaya.
Ya, Good, betul. Saifuddin. Siapa? Okay, Milia dah standby. Kita nak cari pasangan Milia. Lelaki. Siapa yang sudi? Lelaki. Boleh Yem kita cuba dengan Milia. Main lawang Milia, kau punya okay, heroin Yem. hari ni. Lagipun cerita watak dia ni yang tengah serabut. Dia Lelaki memang ni. tengah serabut. Tengah serabut Kau memang tengah in character. Good. Tuan Syak minta Yem mood marah. Macam mana Yem boleh Yem? Marah Okay, marah je lah. Aku marah ni. Okay, Milia boleh Milia? Boleh. Okay. Tapi boleh tak sampai dekat part abang bermimpi apa ni, like abang Yem tu tengah tidur dan saya kat sebelah dia. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Up to you. First tu seolah-olah abang Yem tu tengah ngigau saya dalam mimpi dia. Tapi saya kat sebelah. Nampak Yem? Mimpi Sambil tidur tu marah ngigau kan. Nampak dia dah bagi situasi tu. Okay. Situasi sebelum motivation dia. Okay Yem? Okay. Tapi mood dia marah daripada request daripada Marah, Cik Syak tadi. Bila kau dah bangun tu kau marah lah. Okay? Konon-konon tidur lah ni. Okay. Anytime. Yem and Milia. Go. Siapa kata abang kesurangan? Ini kan ni. Ada kat sisi abang ni. Kau baru datang lah ni. Jangan tinggalkan aku keseorangan ni. Siapa kata abang kesurangan? Ani sentiasa bersama-sama dengan abang setiap masa. Tapi tadi siapa ni tadi? Abang? Apa? Abang mimpi apa ni abang? Tapi Ani, jangan permainkan abang Ani. Abang sayangkan Ani. Ani tahu tak abang sayangkan Ani? Abang. Tepukan. Tepukan ke Milia dan Yem. Okay, good job guys. Terima kasih. Okay. Ada sesiapa nak cuba lagi ke ataupun itu dah ujung dah? Okay, tadi tu kita buat romantik, marah, saya nak yang happy, last happy. Boleh? Ada tak yang nak cuba Last happy. Lelaki, perempuan? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Jihan. Alamak. Kita buatlah Kelantan kata gelenyar lah. Gelenyar. Kelakar, okay? Happy. Kita nak ujung dia, kita semua mata gelap macam nak mampus je. Lah, salah cakap. Janganlah macam tu. Okay lah. Tapi emosi dia kelakar, okay? Zaf okay ke Zaf? You okay? Okay, Kak Jihan. Thank you, Kak Jihan. Love you lah, Kak Jihan. Okay? Okay. Boleh? Anytime, Kak Jihan dengan Zaf? Okay, sekejap Okay, kita mula Siapa kata abang kesorang? Ini kan Ani. Di sini abang. Ingat. Kau baru datang je. Ani, jangan tinggalkan aku Ani. Siapa kata abang kesorang? Ani sentiasa bersama abang ni. Tak nampak ke bang? Kat sini. Tapi tadi tu abang bermimpi agaknya siapa tu bang? Pandainya abang ni. Dah kena dari kantor ni. Ani. Tapi Ani. Ya abang. Ani ada kat sini ni. Ani janganlah mempermainkan abang Ani. Ani, tolonglah abang Ani. Tolonglah keluarkan abang dari sini. Abang. Janganlah macam tu. Abang ada kat sini pun. Ani ada kat sini. Okay, good. Tepukan untuk Kak Jihan dan Zaf. Dengan Zaf. Thank you, Kak Jihan. Thank you, Zaf. Okay. Dah berair macam tu. Boleh kita teruskan Ain. Ni hati alas sekejap. Oh, ada lagi ke? Tak ada. Ni kan last. Okay. Ambil nafas. Okay. Alhamdulillah, rasanya kita dah buat semua latihan untuk asas lakonan. Okay, kita refresh balik tadi, kita mulakan dengan sedikit sejarah macam mana memula kita buat observation. Okay, lepas kita dah buat observation, kita ada olah tubuh, latihan pernafasan, articulation, improvisasi,
expression wajah, apa lagi? Expression wajah, improvisasi objek, improvisasi dialog dan juga seterusnya akhirnya kita berlakon, kita mencuba berdialog sama lelaki, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan perempuan. Macam mana setakat ini? Terima kasih kepada semua yang turut serta. Thank you so much. Saya harap apa yang kita sama-sama berkongsi, sama-sama buat aktiviti pada malam ini memberi sesuatu kepada anda. Tak semestinya, macam saya cakap awal tadi, tak semestinya kita belajar lakonan ni untuk jadi pelakon. Kita boleh gunakan bila-bila masa, setiap masa. Okey, ada apa-apa? Saya harap sesi kita tadi, walaupun nampak macam main kita gelak-gelak, tapi saya harap dia memberi sesuatu kepada diri anda. Thank you Abang Fazrin, Kak Dila join kita malam ni. Yem, thank you Yem. Thank you Sarah Monica. Daripada sini juga kita pun dah dapat congkil bakat-bakat baru. Ya, betul. Sebab itu kalau ada kelas lakonan, namanya pun kelas lakonan, jangan malu-malu. Kita ke depan, kita cuba. Sebab kalau kita tak tunjukkan diri kita, macam mana orang nak nampak kita? Macam mana kita nak berlakon? Berlakon memang kena ke depan. Dan terima kasih juga semua peserta-peserta yang take part dalam game-game kita tadi. Thank you so much. Anda semua memang best, sporting. Yes, minta maaf juga kata Abang Fazil, minta maaf jika ada terlebih terkurang. Saya pun sama. Kepada semua yang turut serta, saya harap ini bukan pengakhiran kita jumpa. Kalau dah ada ambil video tadi, ada ambil gambar ke apa, tag saya dekat Instagram saya, Ain Sufia. Saya harap walaupun perkongsian saya ini asas, ini kelas asas. Jadi inilah secara asasnya yang kita boleh ajar secara online. Kalau terkurang ataupun rasa macam tak cukup ni, apa benda pula nak ajar ni, saya minta maaf. Saya pun bagaimana, tapi Peskap bagi peluang dekat saya untuk berkongsi dengan anda, bukan mengajar tapi berkongsi. Saya harap ada lagi peluang-peluang untuk saya bertemu dengan anda, dan juga saya harap daripada sesi kita pada malam ini dapat munculkan bakat baru dan saya dapat bekerja dengan anda. We never know. We never know. InsyaAllah. Okay? Okey, daripada saya selaku penganjur, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ain Sufia, terima kasih juga kepada semua peserta. Terutamanya saya ucapkan terima kasih kepada peserta-peserta daripada Singapura, daripada Variasi Performing Arts Singapura. Yang diketuai oleh Encik Raja Hamzah. Kita bagi tepukan sikit. Daripada Singapura sudi menyokong kami di sini. InsyaAllah kita doakan COVID ni cepat habis. Kita dapat buat bengkel secara fizikal. InsyaAllah selepas ini. Okey, terima kasih juga pada Encik Syakrani daripada Persatuan Teater Malaysia, daripada Encik Yusof Bakar, Encik Rafi tadi yang sama join kita. Kemudian kita nampak Cikgu Shidi, Encik Rashidi Karis, Cikgu Shidi aktivis Teater Perak. Okey, terima kasih kerana menyokong kami pada malam ni, sama-sama bagi support walaupun dah malam ni tetap menyokong kami. Seterusnya terima kasihlah kepada penaja yang bagi kita sama dan sokongan, kepada Cendana, kepada POT, JKKN, kemudian kepada PKP. Terima kasih. Tanpa mereka ni kami pun tak dapat nak menjayakan bengkel ini. Terima kasih sekali lagi banyak-banyak saya ucapkan kepada anda. Kalau kata anda ada ambil gambar, selain daripada tag Ain Sufia tadi, anda bolehlah tag kami. Tag kami di IG kami perskap.pro ataupun di FB Pertubuhan Seni Kayangan Perak. Okey, saya harap anda dapat follow kami punya IG. Lepas tu boleh friend kami punya like kami punya page dekat Facebook untuk update terkini. Lepas ni kita akan update juga kalau kata ada bengkel dan gambar-gambar pada malam ini. Video pun sama. Akhir kata daripada saya ucapkan terima kasih. Minta maaf kalau katalah kami terlajak kata, tersyoksakan, ternaik syekh. Macam-macam lah. Saya mohon maaf atas keterlanjuran dari saya sendiri mewakili pihak penganjur. Seterusnya saya serahkan kepada pengarah projek kita, Cik Ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.